sektor kecantikan. Sekarang kita nak pergi sektor yang lebih sihat untuk kita, sektor kesihatan. Ini berkaitan dengan silat. Tak lama lagi Malaysia akan menganjurkan kejohanan silat peringkat dunia di MITC Melaka. Jadi macam mana sebenarnya kita nak melihat silat ini sebenarnya salah satu seni bela diri yang begitu rapat dengan jati diri orang Melayu. Jadi dari perspektif pendidikan bagaimana, academic research bagaimana, dan bagaimanakah silat ini kita bawa ke peringkat dunia, tetapi dalam masa yang sama kita bawa juga jenama Melayu ke peringkat dunia. Untuk kita bercakap mengenai perkara ini dan kita kaitkan dengan aspirasi keluarga Malaysia, saya sangat berbesar hati bersama dengan Grandmaster Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam Muhammad Syafiee, iaitu Timbalan Dekan Penyelidikan Jaringan Industri dan Alumni Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Terima kasih. Baiklah, Doktor, saya ada sebut mengenai silat ini begitu rapat dengan jati diri orang Melayu. Betul. Tapi dalam masa yang sama, tak lama lagi nanti kita akan menganjurkan kejohanan silat di peringkat dunia. Betul. Bukan saja negara-negara yang ada kaum Melayu ataupun jati diri Melayu, tetapi 46 buah negara termasuk negara-negara Eropah akan menyertai kejohanan tersebut. Jadi apabila kita bercakap mengenai silat itu sendiri yang mampu untuk membentuk wasilah kepribadian. Macam mana, Doktor? Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM yang menjemput saya sekali lagi, kepada program Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih banyak kepada semua yang membantu dalam mengembangkan seni silat Melayu lah. So hari ini kita akan berbicara tentang sukan silat tu dan hubung kaitnya dengan yang lain-lain. So wasilah ni apabila kita melihat dia adalah merupakan satu pembentukan hubungan kait antara jurulatih sukan tu, jurulatih sukan tu silat lah kan, dan juga murid tu. Jadi dekat situ dia ada hubung kait. Dan silat tu dia dalam dia melatih atlet tu bersilat, dia akan instill dia akan masukkan sekali tentang kepribadian mulia. Ini bezalah. Memang bezalah. Sebab apa? Dalam kita nak bersukan silat tu, dia kena belajar silat dulu. Dia kena ada silibus silat tu, dia kena ada persatuan dia, dia kena ada guru dia yang bertauliah untuk kan melatih. Jadi dalam melatih tu, of course lah dia ada dekat situ physical, mental kan, and then emotional kan, yang membentuk atlet tu. Yang itu yang terbaik dalam kita panggil teori melahirkan atlet gemilang ataupun atlet cemerlang ataupun atlet yang world class. Dia memerlukan 10,000 hours. 10,000 jam. 10,000 jam. 10,000 jam, you imagine. Katakan setahun 1,000 jam. Satu hari 2 jam. Satu hari latihan 2 jam. Sebulan baru 60. Berapa? Sebulan baru 60 jam. Itu kalau hari-hari. Kalau kali 12, 60 kali 12, 100. 100 lebih 100 lebih. Kalilah berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun. 8 tahun. Continuously, tak pergi raya, tak pergi apa, kenduri ke, training saja 2 hari, concentrate. Jadi dia akan refleks, dia akan refleks terhadap pembentukan jati diri seorang pesilat tersebut. Dan kat sinilah pentingnya tentang kita punya legacy. Legacy kita sebagai orang Malaysia, daripada jalur orang Melayu kita yang turun-temurun menurunkan sikap-sikap yang perlu ada sebagai seorang pesilat tu. So sekarang ni dia ada sedikit kita panggil tu pembahagian. Kan? Kalau dulu orang bersilat saja untuk bertahankan diri, tapi sekarang ni dia ada macam-macam konsep. Silat sebagai seorang atlet, silat sebagai seorang pelakon, silat sebagai seorang pengamal industri, silat, dan dia berkembanglah. Jadi guru tu main peranan yang duduk dengan atlet tu. Dia kena instill, okey. So sebab itulah silat tu dia perlu bermula daripada bawah dan sehinggalah peringkat yang tinggi, dan masukkan sikap-sikap yang perlu yang boleh membentuk jati diri sebagai seorang bangsa Melayu yang mulia. Itu perlu daripada awal. Contohnya bila kita belajar silat kan ada bunga kan? Betul. Bunga silat, gerak semua kan. Tergerak macam tu pun dah nampak. Dia punya sekali lagi tu. Dia bergerak. Ini namanya rencong. Rencong kan. Gerak. Ini kita kapit tangan kita. Kan. So ini namanya empang. So maknanya silat tu dia memberi tata bahasa, vocabulary kepada seorang atlet tu daripada awal. So bila dia faham setiap gerakan tu,
dihargai bahasa tu. Tapi dalam 1000 jam mengikut teori tersebut, Doktor, adakah seorang atlet itu ataupun pesilat itu hanya perlu berada bersama dengan seorang jurulatih sahaja, dan apakah fungsi jurulatih pada ketika itu dalam membentuk jati diri tersebut? Soalan yang menarik. Pembentukan tu perlu daripada awal, basis. Okey, sehinggalah sebab tu dalam sukan dia ada jurulatih. Jurulatih awal, kan, yang akan konsentrate kepada pembahagian membentuk psikomotor. Itu dulu, emosi, kan, dan mental. Dia perlu kat situ. Sebab apa? Di situlah kita perlukan coach yang faham, yang memahami tentang kemahuan seorang pesilat tu. Itu kita panggil training to train. Dalam long term athlete development, dia ada sebut training to train. Sebelum training to train tu, training for fun. Dalam training for fun tu, mostly daripada mereka yang umur 3 tahun hingga ke 5 tahun ataupun 7 tahun, instilkan, masukkan nilai-nilai gembira, suka, dan kat situlah kita masukkan nilai-nilai murni. Mungkin tekanan kepada seorang atlet ini apabila mereka sudah masuk dalam dunia kompetitif. Betul. Mereka lebih berfikir tentang kemenangan, perjuangan. Betul. Di mana pula nilai-nilai yang kita ajar itu? Kerana nilai-nilai yang kita ajar itu adalah nilai untuk mengangkat jati diri Melayu itu sendiri. Betul. Sebab tu sebagai seorang pesilat kita kena faham. Menang ni, saya belajar guru saya ni lama, 10 tahun saya belajar berguru dari segi lebih 10,000 jam tak? Lebihlah. Okey. Menang dengan rasa rendah diri, kalah dengan rasa besar hati. Nak masuk tu dalam tu. Kan? Maknanya kalau kita menang pun, menang tu hari ni je. Minggu depan kalau kita lawan tak tentu menang lagi. Orang lain tengok kita ada performance analysis, analisa prestasi. Orang tengok kita tumbuk berapa kali, tendang berapa kali, lepas kita tendang apa kita buat. Kan? So itulah kalau kita bermain silat seni, dia tengok pergerakan tangan kita begini. Minggu depan dia tiru kita sebiji macam ni. Juri pun tengok, meningkatlah pesilat ni. Kan? Bulan lepas dia buat tak ada begini. Kali ni ada begini, ngelenggok badan sekali. So itu memberi maksud dalam persilatan. Kan? Jadi ada improvement dekat situ. So dia berubah-ubah. Maknanya menang tu dia berubah-ubah. Yang kita nak daripada konsep 10,000 hours dia lah, menang tak kalah-kalah. Inilah dia konsep 10,000 hours tu. Perlu dalam atlet kita memahami perjalanan. So training to fun, training to train, training for competition, even training to become champion pun ada. So kita kena latih atlet kita untuk faham setiap bahagian tu, setiap pada pembahagian umur tu yang dia lalu tu, kan, you belajar apa, nilai apa you belajar. Teamwork, kerjasama, sabar, kan. Silat ni sabar. Lepas tu berani. Silat, Doktor, dia sangat rapat dengan jati diri orang Melayu. Betul. Macam saya cakap tadi, memang silat Melayu. Betul. Tapi silat sudah berkembang peringkat dunia. Betul. Ada world pertandingan peringkat dunia, negara-negara lain pun ada sertai. Dalam mereka belajar, negara-negara yang di luar daripada Kepulauan Melayu ini, adakah jati diri Melayu dibawa ataupun hanya nilai kepribadian itu yang dibawa oleh mereka? Kerana tu, konsep kita mengembangkan silat tu kena betul. Silibus pembelajaran tu. Sukatan pembelajaran yang kita ada sekarang 2002, yang saya gunakan dalam Persekutuan Silat Olahraga Nasional Malaysia, bersama-sama dengan guru-guru silat di Malaysia, jurulatih-jurulatih silat di seluruh dunia. Kita lihat bahawa setiap bahagian latihan tu dia memberikan outcome dia. Tendangan, tumbukan, tapi selain daripada itu kita tengok dia punya attitude. Kena tak? Maknanya kalau peringkat 1 tu sabar, ada sabar tak dia ni? Kita nilai. So kita beri. Dia macam doktor jugalah. Panjang sebenarnya cerita. Dia maknanya bukannya dia datang berlatih hari ni, habis-habislah. Guru silat tu kena buat report. Dia dah moden sekarang, bukannya guru silat tu habis-habislah. Tak ada, dia kena buat report hari ni student dia macam mana, berapa orang yang datang, berapa orang tak datang, kenapa tak datang, dia kena tahu semua ni. Dia dah macam anak kita lah. Mana dia hari ni tak balik-balik lagi. Doktor, itu saja kesempatan yang kita ada, Doktor. Mungkin selepas ini kalau ada rezeki lagi, kita akan bercakap mengenai bagaimana kajian dari aspek akademik dan sebagainya. Itu banyak tu. Untuk kita membesarkan lagi jiwa silat ini kepada peringkat dunia. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam Muhammad Syafiee, iaitu Timbalan Dekan Penyidikan Jaringan Industri dan Alumni Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Di depannya ada Grandmaster, Dr. Alhamdulillah. International lah yang bagi. Selepas ini, promosi khas untuk anda semua ini berkaitan dengan